Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Ini ialah taklimat program Diploma Statistik CS111 Universiti Teknologi Mara Kampus Tapah yang akan disampaikan oleh saya Puan Nur Rashidah binti Ismail selaku koordinator program CS111. Pejabat saya di Kompleks Pentadbiran Kampus Tapah dan saya boleh dihubungi di talian 05-406-7117. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan selamat datang ke keluarga Diploma Statistik UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah kepada semua pelajar baharu yang mengambil Diploma Statistik. Saya berharap anda semua dapat menyesuaikan diri sebagai pelajar UiTM Perak Kampus Tapah. Berikut ialah enrolment CS111 terdiri dari pelajar bahagian 1 seramai 85 orang. Tiada pelajar bahagian 2. Untuk pelajar bahagian 3 terdapat 25 orang dan akhir sekali pelajar bahagian 5 ataupun semester akhir seramai 47 orang menjadikan jumlah keseluruhan pelajar adalah seramai 157 orang. Diploma Statistik ditawarkan di 3 kampus iaitu di Tapah, Raub dan Machang. So anda semua berada di kampus Tapah iaitu seramai 85 orang pelajar baharu. Seterusnya saya ingin memperkenalkan pensyarah Jabatan Statistik seramai 18 orang kesemuanya. Senarai pensyarah adalah seperti berikut. Sebelum saya teruskan taklimat saya berkaitan dengan program Diploma Statistik, saya ingin bertanyakan maksud statistik kepada anda semua. Apakah itu statistik? Kenapa anda mengambil program Diploma Statistik? Statistik ni ialah satu set teori dan kaedah yang boleh digunakan untuk memahami data. Bila kita ada data, contoh data penduduk, data kemalangan, data bilangan kes COVID-19. So, daripada data tu kita akan proses menggunakan teori dan kaedah statistik untuk menghasilkan informasi. So, informasi ini akan digunakan oleh pelbagai pihak seperti agensi kerajaan dan swasta, penyelidik, pembuat dasar negara untuk membantu dalam proses pembuatan keputusan. Supaya kita dapat keputusan yang tepat dan terbaik. Anda akan belajar di UiTM Tapah selama 5 semester iaitu dalam tempoh 2 tahun setengah. Dan ini ialah pelan pengajian yang mengandungi senarai khusus yang perlu diambil sepanjang pengajian bermula dengan semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya. Kita tengok kepada pelan pengajian bagi kod khusus yang perlu diambil di semester 1. So ada 8 kod khusus keseluruhan. Kod khusus seperti Fundamentals of Islam, Integrated Language Skills, Study Skills and Co-Curriculum adalah kod khusus universiti yang wajib diambil oleh semua pelajar UiTM. Tak kiralah pelajar statistik, pelajar sains komputer, pelajar perakaunan, semua kena ambil subjek ni. Kod di bawah kod universiti. Selain dari itu, anda juga perlu mengambil kod matematik. Untuk semester pertama hanya ada satu subjek sahaja, satu subjek statistik yang perlu diambil dan bakinya adalah subjek seperti
ekonomi dan accounting. Okay, semua senarai kod khusus yang perlu diambil semasa semester 1 ni, anda perlu daftar sendiri di iStudent Portal. Anda perlu login student portal. Login ID dan password akan diberikan oleh HCA selepas ini. Dan jangan bimbang, bagaimana cara nak daftar akan diajar semasa minggu EDU yang bermula minggu EDU 5.0 at UiTM yang akan bermula pada 5 hingga 8 Oktober nanti. Okey, bila anda daftar nanti, anda perlu masukkan kod khusus. Semua kod khusus semester 1 pastikan tidak ada yang tercicir ya. Semua kena ambil dan anda perlu pilih kumpulan kelas. Okey, kumpulan kelas untuk pelajar semester 1 ada 3 kumpulan. Okey, A4CS 111 1A, A4CS 111 1B dan kumpulan terakhir A4CS 111 1C. So anda bebas pilih mana-mana kumpulan dan anda boleh daftar selagi kumpulan tersebut belum mencapai maksimum lah kapasiti untuk kumpulan tersebut. Okey, secara puratanya setiap kumpulan tu hanya boleh daftar 28 orang sahaja. Jika telah penuh, anda perlu daftar kumpulan yang lain. Tapi anda perlu daftar kumpulan yang sama bagi setiap subjek. Jika anda dah daftar, okey, contoh CTU 101, anda daftar kumpulan 1A, ELC 121 tak boleh daftar kumpulan lain, anda perlu daftar kumpulan 1A juga. So untuk setiap kod, anda perlu daftar kumpulan yang sama. Okey, harap faham itu. Dan pastikan anda tidak mendaftar kumpulan contoh macam A4CS 143 1A. Ini ialah kumpulan bagi program CS 143 matematik. Walaupun kod khusus sama, anda tak boleh daftar kumpulan lain. So pastikan tidak salah mendaftar kumpulan ya. Saya tak letakkan nama. Okey, anda perlu daftar kumpulan 1A, 1B, 1C adalah bebas. Saya biarkan anda bebas untuk daftar mana-mana kumpulan. So pendaftaran tu berdasarkan siapa cepat dia dapat kumpulan tersebut. So, setiap kumpulan ni sama je, jangan bimbang. Okey. Ini iStudent Portal tadi, portal di mana anda perlu buat pendaftaran. Nanti okey, jangan bimbang, seperti yang saya cakap tadi, anda akan diajar bagaimana nak guna iStudent Portal ni. Okey, dekat Student Portal ni, iStudent Portal ialah satu tapak web yang menyatukan dan menyediakan maklumat aplikasi dari pelbagai sumber seperti e-akademik. Ini tempat di mana anda perlu buat pendaftaran khusus. Anda boleh membuat validasi. Validasi itu ialah proses untuk mengesahkan pendaftaran khusus yang telah anda buat. Okey, anda boleh dapatkan slip menduduki peperiksaan di sini dan juga slip keputusan peperiksaan di akhir semester nanti dan lain-lain lah. Nanti anda semua boleh explore nanti kemudian. Okey, kalau nak tengok bil pelajar, anda boleh pergi ke Find Portal untuk melihat bil yang perlu anda bayar. Okey, khusus prasyarat. Khusus ialah khusus yang perlu disempurnakan ataupun anda perlu lulus untuk membolehkan anda mengambil khusus di peringkat seterusnya. Okey, cuba kita semak senarai kod khusus bagi semester 1. Prerequisite ni prasyarat ya. Tiada khusus prasyarat bagi setiap kod khusus semester 1. Tapi kalau kita semak untuk khusus semester 2, ini senarai khusus yang perlu diambil pada semester 2. Dan kalau kita lihat untuk subjek CTU 151, prerequisite ialah CTU 101. So bermaksud anda perlu lulus CTU 101 sebelum anda boleh ambil CTU 151.
Okey, cuba kita tengok subjek statistik, probability and statistik STA 150. Subjek prerequisite ada dua, iaitu MAT 183 dan juga STA 111. So bermaksud anda perlu lulus kedua-dua subjek ini sebelum anda boleh ambil STA 150. Okay, kalau gagal STA 111 tapi lulus MAT 183, anda tak boleh ambil. Kena lulus kedua-duanya. Okey, cuba kita tengok. Kalau katakan anda gagal MAT 183, bila anda gagal 183, anda tidak dibenarkan ambil MAT 233 dan juga STA 150 kerana MAT 183 ini merupakan kursus prasyarat untuk kedua-dua kod MAT 233 dan STA 150. Faham tak? Jadi bila dah gagal masa semester 2 kena mengulang. So subjek semester 2 anda tak boleh ambil lagi, kena kumpul pada semester akan datang, nanti baru boleh ambil. Okey, kalau anda lihat kolom yang terakhir dalam pelan pengajian mengandungi maklumat credit hour ataupun jam kredit. Okey, 1 jam kredit adalah bersamaan dengan 40 jam belajar selama satu semester, iaitu selama 14 minggu. Okey, kita tengok jam kredit bagi setiap kod khusus adalah berbeza-beza. Okey, CTU 101 jam kredit ada 2, tapi EIC 121 jam kredit ada 3. Kita ada ECO 120 dengan jam kredit 4, sangat tinggi. 1 jam kredit bersamaan dengan 40 jam belajar selama satu semester. Okey, cuba kita tengok subjek CTU 101, 2 jam kredit, bermaksud jumlah jam belajar adalah 2 darab 40 jam. Kenapa 2 darab 40 jam? Sebab 1 jam kredit sama dengan 40 jam. So kalau kita ada 2 jam kredit bersamaan dengan 2 darab 40 jam, iaitu 80 jam jumlah jam belajar selama satu semester. So anda perlu belajar sebanyak 80 jam. Ini termasuk pergi kuliah bersama pensyarah dan juga waktu anda membuat ulang kaji sendiri di bilik ataupun di rumah lah. Okey, untuk subjek ECU 120 dengan 4 jam kredit. Okey, 4 kita dah dengan 40 sebab 1 jam tadi seperti yang sebut sebelum ni, 1 jam bersamaan dengan 1 jam kredit bersamaan dengan 40 jam belajar. Jadi kalau kita ada 4 jam kredit bersamaan dengan 4 darab 40 jam, iaitu 160 jam belajar. Lebih banyak ya, anda perlu belajar lebih lama bagi kod ECU 120 berbanding CTU 101 disebabkan oleh jam kredit yang tinggi bagi ECU 120. Ini ialah jumlah belajar untuk satu semester, iaitu 14 minggu. So kalau nak dapat untuk satu minggu kena bahagilah 160 bagi 14, dapat berapa? Dan dalam satu minggu anda akan hadir ke kelas bersama pensyarah dan bakinya anda akan belajar sendiri. So, jumlah keseluruhan untuk subjek ECU 120 anda perlu belajar selama 160 jam. Okey, harap faham ya semua. Okey, berikut adalah senarai semak pelan pengajian. Ini ialah pelan pengajian yang mengandungi semua kod khusus yang perlu diambil, tapi kita susun dan bersama dengan anak panah untuk lebih mudah anda membuat semakan. Okey, cuba anda semak. Untuk kod STA 150 ada 2 anak panah ke arah kod STA 150. Bermaksud anda perlu lulus kedua-dua kod tersebut sebelum anda boleh mengambil kod STA 150. Okay, cuba anda tengok kod STA 210 ada 4 anak panah yang keluar. Bermaksud STA 210 ni adalah kursus prasyarat, iaitu kursus yang anda perlu lulus sebelum anda boleh mengambil kod khusus yang seterusnya. So kalau katakan okey, janganlah kan, tapi katakan jika anda gagal STA 210, so semasa semester 4 anda tidak dibenarkan mengambil kod
STA 220 dan juga STA 250. Peraturan akademik menyatakan bahawa kehadiran ke kuliah adalah wajib. Pelajar perlu hadir kuliah serta aktiviti pembelajaran lain seperti tutorial, makmal, studio dan sebagainya seperti yang ditetapkan di dalam kurikulum. Dalam kurikulum diploma statistik kita tidak ada studio. Studio ni macam pelajar architecture, mereka perlukan studio untuk membuat kerja-kerja mereka. Untuk diploma statistik kita cuma ada kuliah, tutorial dan juga makmal komputer. So pelajar yang tidak mencapai 80% dari jumlah jam temu untuk setiap kursus tanpa mendapat kebenaran bertulis dari fakulti tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir kursus. So anda perlu hadir dalam setiap sesi yang dikendalikan oleh pensyarah seperti yang tertera dalam jadual waktu kuliah. Anda walaupun kuliah dijalankan secara atas talian dan jarak jauh, anda masih lagi kena mengisi kehadiran bagi setiap slot kuliah yang anda hadir. Nanti pensyarah akan edarkanlah kehadiran mungkin dalam bentuk Google Form untuk anda mengesahkan kehadiran anda. Bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir, kerja kursus tidak diberi penilaian. Pelajar akan diberi grade F atau gagal dengan status ZZ. So jika anda banyak ponting lebih daripada 20%, untuk kursus yang tiada peperiksaan akhir, kerja kursus tu maksudnya segala tugasan anda tidak akan diberi penilaian. Walaupun anda hantar semua tugasan tapi anda tidak hadir ataupun mengisi kehadiran yang disediakan oleh pensyarah, so maka kerja kursus anda tidak akan diberi. Penilaian setiap kursus akan berjalan sepanjang semester. Contoh penilaian seperti kuis, ujian, tugasan, projek berkumpulan, pembentangan. Ini bergantung kepada setiap kod kursus masing-masing. Dan setiap penilaian ini dia ada markah dan markah akhir akan dikira berdasarkan markah bagi setiap penilaian yang berlangsung sepanjang semester. Dan berdasarkan markah tu anda akan diberi grade khusus. Sama ada anda dapat A, A+, ataupun B, ataupun B+, B-, ataupun C dan sebagainya. GPA, Grade Point Average, ataupun CGPA, Cumulative Grade Point Average. Ini ialah alat untuk mengukur pencapaian pelajar pada setiap semester. Skor GPA ataupun CGPA ni berada di antara 0 hingga 4 yang paling tinggi. Dalam bahasa Melayu CGPA dipanggil PNG, iaitu purata nilai grade, manakala CGPA ialah himpunan purata nilai grade, HPNG. Apa beza PNG dan HPNG? PNG ni ialah skor pada semester semasa berdasarkan kod yang diambil pada semester semasa, manakala HPNG ni ialah himpunan purata nilai grade. Katakan anda telah selesai bahagian 2, anda dapat PNG pada semester kedua. HPNG ialah himpunan PNG dari semester 1 hingga semester 2. Faham ya? Contoh pengiraan CGPA, saya tak berminat saya tidak berniat untuk mengajar bagaimana nak kira CGPA kerana anda akan diajar oleh pensyarah semasa subjek UED, iaitu subjek study skill. Nanti anda akan diajar. Cuma kita tahu CGPA ni dia punya nilai adalah di antara 0 hingga 4.
Okay, di akhir semester nanti anda akan dapat slip peperiksaan yang boleh dicetak dari iStudent Portal. Okay, dalam slip peperiksaan tu, jika GPA anda mencapai 3.5, anda layak dianugerahkan sijil dekan, iaitu anda akan dapat sijil yang ditandatangani oleh dekan fakulti masing-masing. Dekan kita, dekan fakulti sains komputer dan matematik lah. Okay, untuk dapat anugerah dekan ni, dia ada syarat dia. Selain daripada PNG mencecah 3.5, syarat kedua ialah pelajar tidak pernah disabitkan tindakan tata tertib. Barulah anda layak untuk mendapat sijil anugerah dekan. Okay, jika anda berjaya mendapat anugerah dekan bagi setiap semester selama 5 semester, setiap sem dapat anugerah dekan. So, anda akan tamat dengan anugerah naib chancellor, yang mana semasa majlis convocation anda akan diberi selipang seperti yang di dalam gambar dia lah, untuk menunjukkan anda adalah penerima anugerah naib chancellor. Okey, seterusnya, status perhatian P diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang tidak memuaskan dan dibahagikan kepada P1. Ini perhatian pertama. Ini bila anda mendapat HPNG ataupun CGPA antara 1.8 hingga 1.99. Okay, ingat tadi kita punya HPNG skor dia di antara 0 sehingga 4 kan. So, untuk lulus anda kena dapat skor di melebihi 2. Jika anda dapat kurang dari 2, iaitu 1.8 sehingga 1.99, anda akan diberi status perhatian pertama. Maksudnya prestasi anda tidak memuaskan. Nak dapatkan CGPA 2 ni, minimumnya anda hanya dapat C bagi setiap kod. Setiap kod dapat C. Setiap kod dapat C, so akan C. So, anda akan dapat GPA 2.0. Okay, secara puratanya begitu. Perhatian kedua adalah status yang diberikan bila anda memperolehi HPNG kurang daripada 2 selepas mendapat P1 pada semester terakhir sebelumnya. Okay, contoh, kalau semester 1 anda dapat 1.8, so perhatian pertama. Untuk semester kedua masih lagi mendapat kurang daripada 2, masih lagi mungkin 1.9, so anda akan mendapat status P2, iaitu perhatian kedua. Okey, bila anda dapat status P ni, implikasi dia ialah anda tak boleh ambil, tidak boleh mendaftar kursus melebihi 12 jam kredit. Maksudnya tak boleh ambil kursus banyak lah, kena ambil sikit je dan fokus untuk naikkan GPA kepada lebih daripada 2. Okey, status pemberhentian D ataupun status gagal lah. Status gagal diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang amat tidak memuaskan dan dibahagikan kepada beberapa kategori lah, iaitu D1 HPNG kurang dari 1.8. Okay, nampak tak? Kalau anda dapat 1.8 hingga 1.99, tak masuk dalam kategori gagal, cuma masuk dalam kategori perhatian pertama. Tapi jika dapat kurang daripada 1.8, pelajar akan diberikan status D1 gagal, tak dapatlah menyambung pengajian ke peringkat seterusnya. Okey, status seterusnya ialah D2, HPNG kurang daripada 1.8 selepas status P1.
So bila dah dapat status P1, semester 1 dah dapat status P1, anda kena ambil 12 jam kredit kan, tak boleh ambil banyak, dan anda kena naikkan HPNG kepada melebihi 2. Jika tak dapat naikkan, nanti anda akan dapat status D2 dan akan diberhentikanlah dari UiTM. Dan status seterusnya lah, dia ada sampai D7. Nanti anda boleh rujuk peraturan akademik ya untuk setiap kategori gagal ni. Untuk contoh kes, mari kita lihat pelajar pertama. Keputusan peperiksaan mendapat C+, satu kod mendapat E, satu kod mendapat D, gagal. E pun gagal ya. Satu kod mendapat C, lulus. Satu kod mendapat E. So ada 3 kod gagal, menyebabkan GPA hanya dapat 1.75. So pelajar akan diberi status D1, iaitu gagal kerana CGPA kurang daripada 1.8. Kurang dari 1.8. Kalau lebih dari 1.8 hingga 1.99, dia akan diberi status P1. Kita tengok pelajar kedua. Satu kursus B, satu kursus E, satu kursus F gagal 2 kali. Ini kali kedua. Satu kursus E, satu kursus D gagal. So untuk jumlah subjek gagal sebanyak 4 subjek gagal. Tapi subjek gagal yang terakhir ni 3 bermaksud gagal kali ketiga, menyebabkan pelajar diberi status D4, gagal 3 kali subjek. Pelajar seterusnya B-, D, C+, E, F. So ada satu kod gagal D, 1, 2, 3 kod gagal. 3 kod gagal menunjukkan prestasi sangat tak bagus. GPA dia 1.21, memberikan kumulatif ataupun himpunan purata nilai grade ialah 1.89. Pelajar akan diberi status P1, menunjukkan CGPA pelajar kurang daripada 2 tetapi melebihi 1.8. Pelajar terakhir dapat CGPA dan GPA 4.0. 4.0 ni full marks lah kan. So pelajar mendapat A bagi semua kod yang diambil. Kalau nak dapat 4 flat, mesti semua kod mesti skor A, baru dapat 4 point. Dan pelajar akan diberi anugerah dekan kerana berjaya mendapat CGPA melebihi 3.5. Untuk hal-hal lain, setiap pelajar akan mempunyai penasihat akademik yang terdiri daripada seorang pensyarah, dan penasihat akademik ni akan membimbing para pelajar semua dalam hal ehwal akademik sepanjang pengajian di UiTM. Pada 6 hari bulan Oktober nanti, sempena minggu EDU 5.0 at UiTM, kita akan ada slot perjumpaan bersama penasihat akademik, dan nanti penasihat akademik akan berhubunglah dengan para pelajar untuk slot tersebut. Hal-hal lain seterusnya, Persatuan Siswa-Siswi Statistik Persista. Setiap pelajar CS11 secara automatiknya akan menjadi ahli persatuan Persista, Persatuan Siswa-Siswi Statistik. Persatuan ini digerakkan oleh satu jawatan kuasa yang terdiri daripada pelajar-pelajar statistik semester ketiga. Ini contohlah carta organisasi persatuan pada semester yang lepas. Ini tahun 2012-2013. Ini contoh saja. Persatuan ini mempunyai seorang penasihat yang terdiri daripada pensyarah statistik. Pada semester ini penasihat persatuan ialah Puan Nur Hazlina Muhammad.
Okey, pelbagai aktiviti pernah dibuat oleh persatuan, seperti aktiviti yang berbentuk kerohanian dan khidmat masyarakat, aktiviti yang berbentuk sukan dan rekreasi dan sebagainya. Okey, selain daripada terlibat dengan aktiviti persatuan, saudara-saudari juga boleh melibatkan diri dalam sebarang aktiviti kampus, anjuran hal ehwal pelajar, kolej kediaman, majlis perwakilan pelajar dan lain-lain. Okay, saya menyeru kepada semua pelajar supaya mengambil kesempatan sepanjang berada di UiTM Perak ini untuk menimba sebanyak ilmu, mencari sebanyak mungkin pengalaman yang sedikit sebanyak ia akan membentuk membentuk peribadi saudara-saudari pada masa akan datang. Okay, saya faham sekarang ni kita terpaksa belajar secara atas talian dan jarak jauh, dan mungkin kita tak mempunyai kesempatan untuk bertemu muka secara fizikal, tetapi aktiviti persatuan tetap juga dijalankan secara atas talian. So mohon sokongan para pelajar sekalian, jika persatuan memanggil untuk berkumpul secara atas talian, mohon berilah sokongan kepada persatuan masing-masing. Sekian sahaja taklimat saya pada hari ini. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar. Sesungguhnya kejayaan sudah berada di hadapan anda semua. Cuma kejayaan itu bergantung kepada usaha anda, sama ada anda berusaha untuk mencapai kejayaan itu atau sebaliknya. Saya doakan kejayaan saudara-saudari dan semoga saudara-saudari akan menamatkan pengajian program Diploma Statistik ini dengan jayanya dan mendapat keputusan yang cemerlang. Akhir kata, saya mohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang taklimat yang saya berikan. Jika ada sebarang kemusykilan, saudara-saudari boleh menulis di ruangan komen dan saya akan cuba menjawab kemusykilan saudara-saudari sekalian. Sekian, saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.